Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Khairul dan dalam video Asal Gombak pada kali ini saya akan mengupas tentang satu isu yang hangat diperkatakan, iaitu perubahan landasan ECRL. Ingat tak, pada hari Isnin yang lepas, Menteri Pengangkutan kita iaitu Menteri Wee Ka Siong ada mengumumkan bahawa ECRL akan kembali menggunakan jajaran utara sebagai laluan mereka. Pada tahun 2019, jajaran utara ini telah ditukar kepada jajaran selatan kerana pada ketika itu jajaran utara telah dalam plan mereka akan menggunakan Permatan Kuarza Gombak sebagai salah satu daripada laluan mereka, yang mana pada ketika itu mereka bercadang untuk membina terowong di bawah Permatan Kuarza Gombak. Jadi sudah tentulah ini akan menyebabkan ramai warga Gombak dan pencinta alam menyuarakan bantahan mereka. Jadi disebabkan itu mereka telah menukar laluan kepada jajaran selatan. Jadi persoalannya, apakah nasib Permatan Kuarza Gombak apabila jajaran utara ini kembali diumumkan? Adakah mereka akan membina terowong di bawahnya? Menteri Wee Ka Siong ada mengumumkan bahawa ECRL akan memanfaatkan laluan bertingkat yang akan dibina sepanjang laluan yang ada di Gombak ini. Jadi mereka ingin menggunakan laluan bertingkat ini sebagai pengganti kepada terowong yang mana ia akan dibina di bawah Permatan Kuarza Gombak pada plan yang sebelum ini. Jadi dalam video pada kali ini saya akan mengupas kepada anda semua apakah itu Permatan Kuarza Gombak dan kepentingannya, dan juga bagaimanakah reaksi warga-warga Gombak tentang pembinaan stesen dan landasan ECRL di Gombak ini. Okey, saya nak cerita apakah itu Permatan Kuarza Gombak dan kenapa ia sangat penting untuk dipelihara. Permatan Kuarza Gombak ataupun apa yang kita kenali sebagai Bukit Tabu pada ketika ini merupakan sebuah tembok ataupun daik daripada kuarza yang terbina pada berjuta tahun lampau. Pada berjuta tahun lampau, akibat daripada kesan pergerakan tektonik, berlakulah lengkungan dan lipatan pada lapisan tanah dan batu. Dan pada ketika inilah magma yang cair dia menujah ke atas lalu membentuk batuan granit dan mengkristalkan kuarza. Dan selepas berjuta tahun, akibat daripada kesan cuaca dan hakisan, terhasillah permatan kuarza yang kita lihat sekarang. Jadi permatan kuarza yang ada sekarang ini mempunyai panjang 16 km dan lebar sepanjang 200 meter. Dan yang menariknya, ia mempunyai 4 jenis kuarza yang berbeza, dan ini tidak terdapat pada permatan kuarza di tempat yang lain. Dan ciri-ciri ini menjadikan ia satu-satunya jenis permatan kuarza yang ada di dunia. Jadi kita sebagai warga Gombak harus bangga mempunyai warisan dunia seperti ini, dan kita kena ada usaha sedaya upaya untuk menjaga warisan alam ini. Ada satu fakta menarik, kalau anda nak tahu, nama Kelanggit ataupun Genting Kelang sebenarnya berasal daripada jurang yang terhasil di antara permatan kuarza. Kalau anda tengok Bukit Tabur Barat dan Bukit Tabur Timur, terdapat macam satu jurang yang mana sungai melaluinya. Dan jurang itulah yang kita ambil namanya, lalu kita dapat nama Genting Kelang ataupun Kelanggit. Jadi apakah reaksi warga Gombak dengan pembinaan laluan ECRL ini setelah ia ditukar kepada laluan Gombak? Jadi mari kita lihat. Saya lihat banyak yang komen tentang bagaimana kesan ECRL ini kepada kesesakan di Gombak. Kalau kita tahu Saban tahun, siapa yang biasa pasti akan tahu setiap kali raya mesti akan ada kesesakan di jalan-jalan utama seperti MRT, Jalan Gombak, Jalan Duta. Dan semestinya kita nak tahu apakah kesan selepas pembinaan ECRL ni terhadap kesesakan yang ada di Gombak. Ada juga warga Gombak yang menyuarakan pendapat tentang bagaimanakah kesan ECRL ini kepada hartanah yang ada di Gombak ini. Mereka melihat apabila ECRL ini dibina, pasti tanah rizab yang ada di Gombak ini semakin berkurangan, dan juga pastinya hartanah yang ada di Gombak ini akan semakin tinggi harganya. Dan juga antara isu yang bermain di fikiran saya, bagaimanakah kesan ECRL ini kepada tanah warisan adat orang-orang asli, dan juga bagaimanakah kesan ECRL ini kepada flora dan fauna. Kerana seperti yang kita tahu, setiap kali ada pembangunan pasti ia memberikan kesan kepada alam sekitar. Apa yang saya nampak daripada pengumuman Menteri Pengangkutan kita iaitu Menteri Wee Ka Siong, mereka hanya melakukan perbandingan tentang kesan yang paling minima di antara dua jajaran, iaitu jajaran selatan dan jajaran utara. Tetapi mereka tidak ada satu solusi untuk
mengurangkan kesan kepada alam sekitar dan kesan kepada tanah warisan adat. Jadi ini amat membimbangkan saya sebagai warga Gombak, kerana isu ini pastilah akan menyebabkan warga Gombak kehilangan banyak warisan yang tidak ternilai harganya. Tapi ramai juga yang saya lihat positif akan perubahan laluan ini. Ada yang mengatakan bahawa ini bakal memudahkan mereka untuk pergi ke Pantai Timur nanti. Malah ia juga bakal memberikan lebih banyak pilihan pengangkutan bagi mereka yang teringin ke Pantai Timur. Jadi sekian saja kupasan saya dalam isu ini. Saya harap video ini bakal membawa lebih banyak manfaat kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.